Now, hari ini ada satu berita saya baca, kenapa Anwar membisu isu dana 400 juta Melayu kena potong. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu mempersoalkan mengapa Presiden PKR Anwar Ibrahim berdiam diri ketika mengenai isu peruntukan untuk Bumiputera yang dipotong ketika Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Ia susulan pendedahan Ahli Majlis Pembinaan Tertinggi Bersatu Azmin Ali baru-baru ini bahawa Menteri Keuangan daripada PH Lim Guan Eng menyekat peruntukan 400 juta untuk pembangunan ekonomi Bumiputera. Kenapa PH dan pemimpinnya Anwar Ibrahim berdiam diri mengenai perkara penting melibatkan ekonomi Bumiputera sehingga kini? Di mana ketulusan yang disebut oleh PH? Katanya dalam kenyataan sama menyebabkan pendedahan itu amat mengejutkan. Tuan-tuan tahu agensi Teraju agensi kerajaan yang membantu syarikat-syarikat Melayu Bumiputera. Teraju diberikan peruntukan 2 bilion ringgit. Setahun 400 juta ringgit. Masuk saja Pakatan Harapan, Menteri Keuangan daripada DAP, mulai 2018 peruntukan untuk Teraju, Melayu dan Bumiputera dihentikan sama sekali. Saya tulis surat kepada Dr. Mahathir mengingatkan Dr. Mahathir bahawa rancangan Malaysia ke-10 telah memperuntukkan 400 juta setahun. Maka saya tuntut 400 juta daripada Menteri Keuangan diberikan kepada Teraju untuk membela Melayu dan Bumiputera. Timbalan Perdana Menteri ada jawatan besar tapi membisu dan menikus di depan DAP, Amanah dan Pakatan Harapan. Menteri Keuangan masih berdegil. Daripada 400 juta yang saya tuntut, diberikan hanya 100 ringgit sahaja. Mereka khianat kepada mandat rakyat. Tapi akhirnya dia kata saya yang bertanya, apakah justifikasi Lim Guan Eng dan PH untuk menyekat peruntukan Bumiputera seperti yang didakwa oleh Azmin? Sehingga kini tiada seorang pun dari PH atau Lim Guan Eng atau Anwar yang berani memberi respon terhadap pemendahan ini oleh Azmin. Rakyat berhak mengetahui. Okey, ada yang orang suruh saya komen tentang benda ni tuan-tuan. Dia macam ni lah, senang cerita macam ni. Now, apa yang Faizal tu suruh tu mungkin-mungkinan benar. Saya tak menafikan ada potongan. Bila saya baca memang ada potongan. 400 juta daripada dana Bumiputera kepada bantuan kepada Bumiputera di dalam masa waktu kerajaan Pakatan Harapan. Kalau tak silap saya dalam bukan Tekun, ada satu lagi Teraju kot. I can't remember, ada satu. Now, yang tu potongan tu satu hal kerana alasan dia pada waktu itu untuk membayar ruang MDB. Kita nak stabiliskan balik ekonomi dan juga kewangan kita. Itu satu hal. Tetapi bila yang mempersoalkan ini seseorang bernama Azmin dan seseorang bernama Faizal Azumu ni, saya agak pelik. Kalau ni datang daripada UMNO, daripada orang kata apa, daripada Zaid Ismail Sabri ke, daripada Zahid Hamidi ke, okey lah, kita tak pelik lah itu datang daripada UMNO. Tapi bila datang daripada orang yang berada di dalam kerajaan Pakatan Harapan pada waktu duit itu dipotong dan mereka yang menentukan keputusan, ini bukan Lim Guan Eng ada boleh buat keputusan seorang-seorang. Yang pada masa itu Lim Guan Eng adalah Menteri Keuangan. Menteri Ekonomi adalah si Azmin Ali. Perdana Menteri adalah Mahathir Mohamad. Azmin Ali walaupun PKR pada waktu itu, dia kita ketahui amat rapat dengan Mahathir. Malas waktu kita minta tukar Anwar daripada Mahathir kepada Anwar Ibrahim, antara yang membela Mahathir adalah si Azmin Ali ni. Nah, tiba-tiba dan bila dia melibatkan potongan itu, dia bukan satu hari Lim Guan Eng tiba-tiba dia kata okey kita potong. Tak ada. Benda ini kena melalui kelulusan kabinet yang duduk dalam kabinet, Perdana Menteri dan ahli-ahli kabinet, termasuk Azmin Ali. So bila dia ada pemotongan 400 juta, bermaksud yang setuju dengan pemotongan itu termasuklah orang-orang Bersatu, termasuklah Azmin Ali. Tiba-tiba dia terkejut. Dah 4 tahun baru dia terkejut ke? Dia baru tahu sekarang ke? Setelah 4 tahun baru dia terkejut. Dan kita kena ingat kerajaan Pakatan Harapan hanya memerintah 22 bulan. Selepas itu diambil alih oleh kerajaan pengkhianat Azmin Ali, kerajaan pengkhianat UMNO. So dalam tempoh pada masa tersebut, yang dia nak terkejut buat apa? Apa dia nak terkejut sangat?
Itu yang saya pelik tu, saya kata pada kawan saya tadi. Kalau yang sebut yang ni terkejut tu UMNO, yang terkejut tu MIC, yang terkejut tu MCA, saya terkejut. Saya taklah terkejut. Tapi saya terkejut bila yang terkejut itu adalah Azmin Ali. Sebab untuk meluluskan sebarang potongan mesti melalui kabinet. Dia bukan lembaga yang boleh buat unilateral decision. Tiba-tiba orang lain tak boleh campur tangan, aku potong. Tak boleh. Itu melibatkan bajet, tuan-tuan. Bajet itu akan melalui jemaah menteri, akan melalui kabinet, akan melalui Perdana Menteri. Maksudnya kena ada persetujuan daripada semua. Dan ini dibincangkan di dalam peringkat mereka. Dan siapa di dalam kerajaan pada waktu itu? Azmin Ali. Siapa di dalam kerajaan pada waktu itu? Faizal Azumu. Dan tiba-tiba hari ini, setelah 4 tahun kemudian, 5 tahun nak masuk 5 tahun, tiba-tiba dia terkejut. Nak datang pilihan raya, terkejut. Ini betul-betul lah tuan-tuan. Dia ambil tarik tu, dia tampar kat muka dia sendiri. Inilah dia. Kan? Terkejut apa benda je, nak terkejut apa? Inilah hakikat yang dia kena terima. Kerajaan yang dia sendiri ada pada waktu itu. Dan mereka lah yang sabotaj kerajaan Pakatan Harapan. Jangan tak tahu. Sebab itu mereka berada dalam ketakutan sekarang ini, tuan-tuan. Jangan ingat kes Azmin kami akan lupakan begitu saja. Jangan ingat kes di apa orang kata sandakan pada kenangan tu kami akan lupakan begitu saja. Nak tengok video dia. Kami ada video dia. Cuma saya tak boleh tunjuk lah video tu. Nanti kesalahan jenayah menunjukkan video lucah. Tak boleh. Kan, tuan-tuan boleh search sendirilah video tu. Tapi tuan-tuan nak bagi tahu, ingat boleh lepas begitu saja ke? Tuan-tuan pilih di antara dua. Mereka yang kita nak lepaskan ke perasuah-perasuah ni, kita nak lepaskan ke orang yang nak yang macam ni. Kita nak lepaskan ke orang yang nak makan duit orang ni. Kita nak lepaskan ke orang yang menghancurkan ekonomi negara kita. Atau kita nak sumbatkan mereka dalam penjara dan kita nak ubah negara kita kepada negara yang lebih baik. Yang mana satu pilihan, tuan-tuan? Dan kalau sekiranya UMNO menang, Baris Bersatu menang sekali lagi lepas ini, tuan-tuan, ini bukan salah dah pemimpin, ini salah pengundi lah. Kita membiarkan perompak dan penyamun dan penyakau itu berleluasa sekali lagi. Kita nak buat macam mana? Jangan salahkan pembangkang lah lepas ni kan. Kalau anything happen to our country, 2023 ni kemelesetan ekonomi yang agak teruk dijangka akan berlaku. Brace lah for impact. Tahniah saya ucapkan kepada calon-calon Sarawak yang dicalonkan hari ini. Ada dua, walaupun saya tak puas hati, tapi saya malah nak komen lah tuan-tuan. Nanti tuan-tuan tengok sendirilah. Saya kata tadi 100 di Semenanjung boleh menang, tetapi bolehkah kita dapat kursi di Sarawak, di Sabah? Itu satu persoalan yang lain. Calon saya Sofian Julaihi, alhamdulillah telah terpilih. Beliau merupakan seorang yang pernah berpengalaman bertanding DUN di Kuala Rajang melalui Parti Amanah, kemudian bertanding di Kota Semarahan PRU lepas dalam melalui Parti Amanah juga. Selepas itu lepas habis itu beliau menyertai, dia jumpa saya lepas tu lah, yang beliau menyertai Parti Keadilan Rakyat. Dan setelah berbincang, saya bersetuju untuk meletakkan beliau sebagai calon. Dan akhirnya alhamdulillah beliau diletakkan sebagai calon. Dan saya sebagai pengarah pilihan raya di dalam pilihan raya kali ini, insya-Allah. Kita memohon siapa-siapa yang